Sebenarnya untuk segmen ini kita ingin berbicara dengan salah seorang petugas barisan hadapan kita. Kita ingin sentiasa tidak lupa bahawa pengorbanan dari segi masa dan tenaga yang mereka luangkan untuk menjaga keselamatan rakyat Malaysia. Jadi di talian pagi ini kita sangat berterima kasih kepada beliau, Dr. Arinah Wandeza, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Thank you so much. Kenapa perang nak ajak. Thank you. Ya, Doktor. Kita semua tahu perjuangan pengorbanan petugas barisan hadapan kita ini sangat besar demi menjaga kesejahteraan, kesihatan masyarakat Malaysia sepanjang pandemik COVID-19. Dah hampir setahun kita menepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Pelbagai perjalanan suka, duka, jerit perih yang telah dilalui kita bersama. Mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh kongsikan pengalaman sepanjang setahun sebagai seorang petugas barisan hadapan. Oh, setahun ya. Okey, kalau tahun tu lama lah kan. Okey, kalau ingat, kalau kita semua ingat kan, kes pertama Malaysia laporkan adalah 25 Januari 2020. So, dalam beberapa hari lagi, 25 Januari 2021. So, sekejap je dalam masa tu setahun. So, kalau ikutkan, Malaysia sebenarnya dah buat persiapan sebelum Januari. Masa China mula melaporkan kes pertama semasa Disember 2019, Malaysia memang dah start buat persiapan. So, masa tu kami sebagai petugas barisan hadapan, memang kami terlibat secara langsung dalam perancangan, nak buat bincang untuk polisi, dasar. Jadi mesyuarat setiap hari. Memang kalau ikutkan memang ingatlah banyak kami kita buat. Kalau ikutkan penat dari segi fizikal, mental. Tetapi apa yang mendorong untuk kami untuk terus bekerja, macam apa yang kata-kata ayah saya lah. Dia kata, if you do what you love, you never work a day in your life. Terjemahkan terus, bunyi dia tak tepat lah sebab we work every day. Tapi apa yang dimaksudkan adalah kalau kita buat apa yang kita suka, kita tetapkan merasai seperti kita sedang bekerja. Jadi memang untuk personally saya memang suka kesihatan awam. Jadi bila berdepan dengan pandemik COVID-19, dia macam beri peluang kepada saya lah untuk terlibat dalam perancangan, pelaksanaan aktiviti yang kita buat peringkat kebangsaan. Doktor, dapat juga kita saksikan di laman-laman media sosial yang dimuatkan oleh mereka yang berada dalam pusat kuarantin ataupun di hospital, mereka yang mempunyai saudara mara ataupun keluarga yang terdiri daripada kaki tangan barisan hadapan juga. Pengorbanan mereka dari segi berjauhan dengan keluarga dan bekerja dalam shift yang sebab ini unconventional. Kita tidak pernah melalui situasi seperti ini. Apa antara pengorbanan belakang tabir oleh kalangan barisan hadapan yang kita sendiri tidak nampak? Okey, kalau ikutkan kan, dulu kita biasanya dengar je ada kes positif tapi yang tu kita tak kenal. Tapi kalau ikutkan tahun ini, ramai je kes positif yang kita tahu dia adalah kenalan, ahli keluarga. Jadi kita memang faham yang sekarang penyakit COVID dia macam semakin dekat dengan kita tahu. Jadi untuk barisan hadapan memang dari segi kesihatan awam, perubatan banyak kita buat. Dari kita cuba, kita akan cari kes, kontak rapat, kita akan buat saringan. Jadi tambahan pula kita akan pergi ke tempat-tempat termasuk rumah pesakit dan kena pakai PPE. Bayangkan kita kena bekerja dalam PPE penuh dengan cuaca yang panas. Kalau kan negara ini sejuk sikit, jadi ini dalam Malaysia panas berjam-jam. Bukannya buat ingat lepas sebab infeksi lagi. Faham tak? Dan kalau ada macam petugas pun dalam PPE, dia kena menjadikan jenazah sampai kebumikan. So, kalau kan aktiviti kesihatan memang banyak yang kami buat. Baik, Doktor, dalam tempoh situasi sekarang ini dan dalam kita untuk melandaikan lekuk pandemik COVID-19 ini, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi seorang petugas barisan hadapan, kenapa ianya cukup relevan pada ketika ini untuk kita memastikan bahawa sistem kesihatan kita akan terus terjaga dan juga tidak terbeban dengan peningkatan kes, Doktor?
Jadi kalau ikutkan PKP kan untuk dari segi prinsipnya, dia tak kisah petugas barisan hadapan ataupun orang lain. Sebab untuk PKP, prinsipnya untuk kesihatan awam, dia menekan pergerakan orang akan dikuatkan atau ditentukan di satu tempat. Jadi dia akan menyekat penyebaran penyakit. So kalau ikutkan tahun lepas, masa kita buat PKP, orang selalu tanya, kenapa sikit kita buat PKP kan? Dan masa yang masih baru, bayangkan Disember 2019, negara China baru lakukan kes pertama. Malaysia pula dapat kes pertama Januari. Lepas tu bila penyakit baru, banyak kita tak tahu tentang penyakit tu, cara dia menyebar, kadar positivity, kadar kematian, ubat apa yang berkesan. Sampai hari ini tak ada ubat lagi yang kita kata boleh berkesan kan. Jadi bila sekarang, walaupun ada PKP, tahun ni berbeza dengan tahun lepas sebab kalau bayangkan kes daripada 1,000 kepada 3,000-4,000 sehari. Jumlah katil COVID yang kita ada hanyalah lebih kurang 30,000. Ini termasuk di pusat kuarantin yang kuarantin dalam watak yang berisiko rendah. So kita memang fahamlah yang PKP memberi kesan kepada ekonomi. Tapi bayangkan kalau dia terdapat 3,000 kes setiap hari, setahun kita ada 1 juta. Sistem kesihatan akan lumpuh. Jadi pada masa tu, tak kisah kalau orang tu rakyat biasa ataupun healthcare worker, kalau mereka mendapat gejala yang teruk, perlukan bantuan pernafasan, kita mungkin dapat je kita tak boleh bantu sebab benda tu dah digunakan dan tak cukup. Jadi kita kalau boleh kita memang tak nak sampai ke tahap tu lah. Betul. Doktor, pandangan doktor tentang home quarantine ataupun kuarantin di rumah ini, memandangkan kapasiti sekarang juga kalau ditambah pun masih lagi memberikan tanda persoalan, apakah cukup untuk memberikan satu isolasi yang berkualiti kalau boleh kita gunakan terma tu ya doktor. Masalah integriti di kalangan rakyat kita, bila mana mereka tidak sepatutnya melanggar undang-undang, ini memberikan satu lagi masalah kepada frontliner juga sebab sekiranya mereka mematuhi undang-undang dan menjalankan kuarantin di rumah dengan berdisiplin, barangkali beban itu dapat dikurangkan di hospital-hospital dan juga pusat kuarantin. Betul. Kalau kes positif, kalau mereka sebab kalau ikutkan penyakit COVID, ada 5 jenis kategori kalau orang yang dapat COVID. Kategori 1 adalah orang yang tak ada gejala. Kalau mereka berada di rumah, di isolasi di rumah, kalau sepatutnya mereka sihat kan, macam tak ada gejala kan. Jadi kalau mereka berada di rumah, kalau mereka ikut SOP betul-betul dan tak bergaul dengan orang lain masa dalam rumah, sepatutnya dia akan sihat dengan sendirinya. Jadi kalau mereka tak bergaul dengan orang lain, even dalam rumah kan, orang di rumah tak terkena. Jadi insyaAllah diorang tak akan sebarkan penyakit tu. Baik doktor, kita pernah berjaya melakukannya. Kita pernah berjaya melandaikan lekuk pandemik COVID-19 sehingga pada satu ketika dahulu kita pernah mencapai sifar kes baharu doktor. Jadi dalam situasi ini doktor, bagaimana doktor ingin memberi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pematuhan SOP dan juga amalan norma baharu ketika ini. Betapa pentingnya untuk kita meningkatkan disiplin kawalan diri kita untuk kita melandaikan lekuk pandemik COVID-19 dan juga kita tidak dapat memberi beban kepada institusi kesihatan negara, doktor. Okey, jadi saya senang sekarang orang mempunyai tanggapan yang kurang tepat tentang ujian ringan. Perkataan yang selalu disebut test lah. Tapi sebenarnya kalau dia tak memikirkan sepenuhnya semua risiko seseorang untuk menyebarkan penyakit COVID. Sebab tu kerajaan mengeluarkan berbagai jenis SOP. Kerana pelbagai langkah lain yang boleh dibuat untuk mengurangkan lagi risiko untuk menularkan penyakit. Jadi dia bukannya dapat kurangkan risiko menularkan penyakit, tapi dia boleh kurangkan risiko untuk orang tu dijangkiti. Jadi memang penting untuk kita amalkan SOP-SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebab insyaAllah dia akan membuahkan hasil yang baiklah.
Dan mengikut pemerhatian doktor sendiri, sekiranya rakyat Malaysia patuh dengan apa yang telah pun digadiskan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, bagaimana doktor lihat ini dapat memberikan sedikit kelegaan kepada para pekerja barisan hadapan yang bertugas sepanjang masa sekarang ini? Jadi kalau ikut SOP, kes memang confirm akan semakin menurun. Tapi kita ingat, kita waktu PKP ni bukannya nak kes sifar tak, sebab kalau pandemik memang kes ada di as a background noise. Jadi kalau kes makin kurang, kita dapat kurangkan sikit, apabila sistem boleh cope, InsyaAllah kita will be better, sebab kita tak nak our sistem kesihatan untuk lumpuhkan, dan masa tu memang sangat susah. Jadi kita haraplah setiap masyarakat dapat buat yang terbaik, sebab kita tahu bukan senang untuk buat PKP kan, berada di rumah dengan anak kecil lagi, tapi impact dia akan memang banyak besar. Baik doktor, dalam pakej bantuan permai baru-baru ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antara matlamat utamanya adalah untuk memerangi wabak pandemik COVID-19 ini, dan juga antara yang menjadi perhatian ialah pelan imunisasi kebangsaan. Mungkin doktor boleh memberi pemahaman kepada masyarakat yang menonton kita sekarang ini berkenaan pelan imunisasi kebangsaan dan kenapa ianya penting untuk kita mencapai immunity herd ataupun komuniti kelompok ini, doktor. Okey, kalau ikut kerajaan memang dia sangat proaktif. Dia memang nak buat yang terbaik untuk masyarakat. Jadi termasuk mendapatkan vaksinasi secepat mungkin untuk diberikan kepada rakyat Malaysia. Sebab kalau kita tahu vaksin, dia adalah salah satu langkah pencegahan yang kita boleh buat. Jadi dia dapat vaksin, seorang tu mendapat vaksin, dia kena faham tahu, dia dapat vaksin tak semestinya dia tak akan dapat penyakit COVID. Cumanya dia kalau dapat COVID, dia mungkin dia dapat gejala yang teruk, yang sampai perlu masuk ICU, perlu bantuan pernafasan. Dia mungkin akan dapat gejala yang lebih ringan ataupun yang memang mungkin tak bergejala. Jadi dia tak akan sampai ke hospital. Jadi outcome dia lebih bagus. Dan doktor, dalam situasi sekarang ada juga sebab manakah risiko yang dihadapi oleh para petugas barisan hadapan kita. Ada beberapa doktor yang saya sendiri kenal 2-3 kali kena buat swab test sebab sentiasa terdedah kepada apa lagi yang berlaku untuk melindungi pasukan barisan hadapan kita, sebab mereka ni yang menjaga gatekeeper kepada mereka yang pesakit-pesakit yang masuk ke hospital. Jadi kalau ikutkan untuk healthcare workers, sebab kita memang ada buat bila mereka didapati positif, kita akan menjalankan siasatan. Kita akan cuba mengenal pasti punca jangkitan tersebut. Jadi sekarang kebanyakan punca jangkitan adalah komuniti. Maksudnya dia bukannya dapat secara langsung daripada pesakit, sebab di tempat kerja mereka betul perlu mematuhi SOP dan memakai PPE. Tetapi bila di rumah atau di komuniti, bila bergaul dengan ahli keluarga, kawan, kan mereka bersosialisasi kan. Jadi dari situ diorang akan alpha sikit. Jadi bila mereka tak mematuhi SOP, kadang-kadang mereka akan terkena COVID lah. Jadi sebab tu kadang-kadang healthcare workers dia dapat adalah daripada lebih kepada komuniti berbanding jangkitan berpunca daripada tempat kerja. Ya doktor. Jadi kat luar pun memang kena amalkan SOP. Memang kita menekankan kepada semua healthcare workers. Baik doktor, kita lihat kerajaan kita pada hari ini sememangnya kerajaan yang sangat prihatin terhadap perjuangan dan pengorbanan barisan hadapan, khususnya petugas kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagaimana doktor melihat dalam tempoh setahun ini beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan, beberapa bantuan secara one-off telah diberikan oleh kerajaan untuk memberi motivasi dan juga dokongan kepada petugas kesihatan ini, doktor? Okey. Sebenarnya ramai daripada health workers kita, mereka buat bukannya sebab hanya kerana kerajaan memberi inisiatif kepada kami.
ramai daripada mereka bekerja sebab semangat mereka untuk terus membantu diri, negara supaya menghindari daripada ahli keluarga untuk dijangkiti. Sebab kita kena faham tau, yang COVID-19 ni benda yang kita tak nampak. Jadi kalau macam bencana kan, kalau banjir ke apa, benda tu kita nampak. So, penyakit ni benda yang kita tak nampak. Memang kita memang akan sangat alert lah. Kalau kita buat, kita memang akan buat yang terbaik. Baik, untuk sesuatu yang akan diterima atau kita menunggu sesuatu dari kerajaan, tak. Sebenarnya selama ni healthcare workers kita memang sangat berdedikasi. Ya. Dr. Arina, kesimpulan dan barangkali juga saranan nasihat kepada rakyat Malaysia bagaimana untuk memperkuatkan lagi usaha untuk melandaikan graf COVID-19 ini, mungkin doktor boleh kongsikan. So, kalau boleh, untuk kita nak melandaikan lengkuk, apa yang kita boleh buat adalah start daripada diri kita. Kalau kita sendiri mengamalkan SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, insyaAllah dia akan okey. Jangan kita harapkan orang ni tak buat ni, orang ni tak buat tu. In the end, semua benda kena start dengan diri kita. Betul. Jadi untuk setiap rakyat Malaysia tu, bantulah Petugas Barisan Hadapan. Kita semua kena buat apa yang kita patutlah. Ikut SOP. Yeah. Memang itu yang diketuakan oleh DG dan juga YBMK. Benda ni penting sebab dia salah satu intervensi yang memang kita boleh buat. Dia percuma. Yeah. Seperti cuci tangan, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Lepas tu penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Semua ni tak perlu duit. Jadi semua ni boleh diamalkan. Nampak mudah tetapi kadang-kadang susah. Tapi dia boleh dibuat. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Arina, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian berkenaan bagaimana Barisan Harapan kita ini berkhidmat demi negara. Perjuangan mereka ini bukan semata-mata untuk wang, pujian maupun pangkat semata-mata, tapi motivasi mereka itu adalah untuk memberi kesejahteraan, untuk menjamin kesihatan kita bersama rakyat Malaysia. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Arina dan juga terima kasih terus kepada semua petugas Barisan Hadapan kita.